Presiden mengatakan bahawa Datuk Seri Najib berpakat dengan Datuk Zahid untuk memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Saya nak cakap terus terang, saya tahu banyak cerita tentang naratif nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim dengan DAP. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Nah, hari ini, sekarang ni tular pula dalam media sosial. Ini cakap pasal buat politik pula ni. Jangan tanya saya pasal ekonomi lagi. Yang tular sekarang dalam media sosial mengatakan semalam Datuk Seri Najib berjumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Maka berdentam-dentamlah mengatakan bahawa Datuk Seri Najib dan Zahid Hamidi sedang merangka untuk mengajak ahli parlimen menuntut agar diadakan sidang parlimen dan membantah proklamasi darurat. Ini kenyataan tak betul. Betul ke ada dibincang benda tu? So, beliau berjumpa dengan Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Najib berbincang kalau macam mana UMNO ni. Sepatutnya kita punya perbincangan, kita ada mesyuarat Perhimpunan Agung, dah tak boleh, macam mana. Yang paling penting sekarang ni kita berusaha untuk menentang korupsi. Ini sekarang ni saya bab UMNO pula ni, bab parti saya. Sebab bila dituduh Presiden mengatakan bahawa Datuk Seri Najib berpakat dengan Datuk Zahid untuk memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Naratifnya sama. Naratifnya sama dah berbulan. Saya nak cakap terus terang, saya tahu banyak cerita tentang naratif nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim dengan DAP. Ini dibuat masa musim pilihan raya Perhimpunan Agung UMNO sebelum pilihan raya UMNO dulu. 2 minggu sebelum pilihan raya UMNO dulu sudah pun diutarakan. Kalau kita tak sokong ini Dr. Mahathir, maka yang ada cuma Anwar dengan DAP. Saya pernah bertanya, kenapa dua saja? Dia kata, what choice do we have? Saya kata, takkan tak ada choice yang lain. Dia kata, tak ada. Sama ada nak Dr. Mahathir ataupun Anwar ataupun dan DAP. Masa itu dia memang mahu hendakkan supaya UMNO menyokong Dr. Mahathir. Ini sebelum langkah Sheraton. Dan naratif itu masih diteruskan lagi. Dan sekarang ini kerana Datuk Seri Zahid tidak bersetuju untuk membawa ahli-ahli UMNO menyertai parti Pribumi ini. Begitu juga Datuk Najib tak bersetuju, walaupun kita kalah, maka tindakan mahkamah diambil. Sepanjang beliau menghadapi perbicaraan, lain tak ada. Tukar Zahid. Maka Datuk Zahid sekarang ni ditubi bagai anak agak. Lain tak ada. Kerana Datuk Zahid Hamidi kekal dengan keputusan yang dibuat oleh perwakilan bahagian-bahagian. Dan hari ini mereka sedang menuntut. Sekarang ni mereka sedang menuntut agar Datuk Zahid Hamidi bersetuju sekurang-kurang daripada 16 orang yang melompat parti Tory yang bertanding atas tiket UMNO, yang menang sebagai ahli parlimen, yang melompat dalam parti Pribumi Bersatu ini, supaya mereka ini dikekalkan untuk diberi kesempatan bertanding sekali lagi. Di samping itu, bawa lagi 10 orang untuk menyokong pimpinan Perikatan Nasional. Ini yang mereka tuntut daripada Datuk Zahid. Kalau Datuk Zahid tak nak buat, maka beliau sekarang diserang habis-habisan. Sebab itu dia kata, undur Zahid, undur Zahid. Undurkan apa? Apa kesalahan? Bukan saya nak bela ya. Saya nak menjelaskan latar belakang supaya kita fikir. Sebab itu saya tengok kenyataan Tok Mat. Eloklah dia kata dia diam dulu. Sekarang dia duduk kecoh-kecoh. Buat apa dia kata? Kerana dalam keadaan sekarang ni, dia diserang habis-habisan. Dan dicari budak-budak muda yang boleh dibayar sikit balon. Adakah dia faham betapa susahnya? Datuk Zahid Hamidi bukan pegang kuasa. Dia bukan Perdana Menteri. Dia bukan menteri. Kalau dia Perdana Menteri, kalau dia berkuasa jadi menteri, kalau dia buat silap, balon. Tak ada apa-apa, dia memperbaiki, mempertahankan supaya UMNO ini tidak ditawan oleh puak-puak yang sekarang ini sedang berusaha untuk membawa UMNO ini berada di bawah lutut mereka. Dalam keadaan begini, mereka berusaha habis-habisan. Jadi kerana kedegelan, kerana Datuk Zahid Hamidi kata, no way, UMNO is always UMNO. Biarpun mereka pujuk beliau, dia kata, kena ingat, PAS juga sudah bersama dengan Perikatan Nasional. Datuk Zahid kata, carry on lah. Kalau itu kendak PAS. Tapi UMNO tetap sendirian. Dari dulu, kini dan selamanya. Kita kalah, kita terima hakikat. Ada kita tengok kita bangkit dan memberontak? Tak ada.
Datuk Zahid mempertahankan UMNO saat kita kalah. Kenapa waktu kekalahan ini, waktu bila kalah dulu tak ada seorang pun suara suruh dia berhenti. Tapi bila melihat sekarang ni, rakyat sudah nampak ada bunga-bunga bahawa mereka sokongan terhadap UMNO Barisan Nasional. Inilah masa untuk aku merebut jawatan. Ini masalahnya. Dan hari ini saya terkejut juga. Saya terkejut hari ini apabila Datuk si Tuan Guru Haji Hadi tiba-tiba dia kata bahawa ada ramai pemimpin UMNO ni setuju dengan parti Pribumi. Jadi yang bawah tu dikelirukan. Orang bawahan keliru. Jadi saya nak bagi tahu Tuan Guru lah. Tuan Guru tak payah campur lah. Nanti Tuan Guru kena serang. Saya cuba untuk berbuat baik, bersangka baik dengan Tuan Guru. Tuan Guru Haji Hadi pun dihormati. Presiden UMNO pun menghormati Tuan Guru. Jadi janganlah campur urusan parti kami. Kepedihan, berkali-kali saya katakan, kepedihan yang kami rasai dikhianati oleh mereka yang berada dalam kepimpinan PBM hari ini, sukar untuk kami memulihkan saat ini. Ahli-ahli akar umbi tidak boleh terima. Kerana kalangan ahli-ahli PBM tu sekarang ni dengan bongkak, dengan sombong mereka. Jadi kami yang terasa, Tuan Guru tak rasa apa-apa. Tuan Guru kena ingat, sejarah UMNO tak pernah bekerjasama dengan siapa pun. Tuan Guru pernah bawa PAS bekerjasama dengan DAP. UMNO tak pernah. UMNO tak pernah kerjasama dengan Parti Keadilan. Parti PAS pernah bersama dengan Parti Keadilan. Jadi, janganlah bagi saya melontarkan benda-benda yang bukan-bukan. Jadi, saya nak tanya Tuan Guru satu mudah saja. Kalau benarlah Tuan Guru Haji Hadi ingat untuk menyatukan umat Islam, bangsa Melayu keseluruhannya, bawa Mat Sabu dan 11 ahli parlimen menyertai bersama dengan PN. Do that first. Kalau ahli PAS tak boleh terima dengan ahli-ahli Parti Amanah ni, macam mana nak paksa kami menerima PBM? It's very straightforward. Jadi, Tuan Guru dalam keadaan sekarang ni, janganlah campur urusan kami. We know how pain we are. Ahli-ahli akar umbi tidak reda. Sebagaimana dengan Tuan Guru tidak reda melihat wajah Mat Sabu. Saya tidak nampak pimpinan peringkat atas PAS boleh menerima Mat Sabu, boleh menerima Dr. Hatta Ramli, boleh menerima Mahfuz, boleh menerima Datuk Salahuddin Ayub. Jadi begitu juga kami dengan warga PBM. Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah ahli-ahli faham. Jadi kenapa Tuan Guru nak melontarkan benda begitu? Tak payah campur lah. Tak payah campur lah. Oh, demi Islam. Kalau demi Islam, okey. Tunjuklah leadership by example. Kepimpinan melalui tauladan. Buat satu kenyataan. PAS bersetuju secara dasarnya menerima kembali dengan tangan terbuka ahli-ahli amanah menyertai PAS. Dan boleh marah pada UMNO. Jadi, kita dulu, Tuan Guru, kita kuat. Waktu kita kalah, PAS dengan 18 kursi, UMNO dengan 47 kursi, yang kita dikhianati, waktu itu kita kalah. Waktu kita kalah, kita bersama. Kita membentuk satu muafakat nasional. Ini merupakan gegaran yang terhebat. Yang akhirnya mereka yang berada di anjung kuasa, waktu itu Pakatan Harapan tumbang. Tanpa sokongan daripada muafakat nasional, tidak terbentuk kerajaan hari ini. Ini keadaannya. Dan Tuan Guru nak dengar cakap Mak Kedum tu apa hal? Hari-hari lain tak ada. Salah Haji Datuk Datuk Zahid. Saya melihat kenyataannya. Tak ada lain, Datuk Zahid salah. Zahid salah. Salah apa? Dia sebagai presiden, dia tak mahu UMNO membawa UMNO menyertai PBM. Itu kesalahan paling besar. Dan dia menerima hukuman untuk berhadapan dengan mahkamah. Biarpun mahkamah nak jatuhkan hukuman ke atas dia pun, dia reda. Tapi untuk merelakan UMNO melutut, mengemis dengan PBM, tidak sama sekali. Warga UMNO kena faham. Jangan izinkan fikiran kita ni diganggu. Kononnya nak bawa UMNO ni bekerja dengan DAP. Ini naratif lama. Belum ada sejarahnya. Tapi kalau kita dah hari-hari dijual, dilelong cerita benda itu, jangan terkejut. Akhirnya, ahli angkar umbi akan berfikir, betul juga. Nak harapkan dengan PAS pun, dia pun dah main kongkang-lingkong dengan PBM. Tak payahlah. Kalau keadaan begitu, lebih baik kita bersama dengan PKR. Apa jadi? Jadi mereka yang jual ubat tu, jangan banyak jual ubat.
Ingat cerita P. Ramlee. Ubat, ubat. Lalah kali orang kampung kerja. Nasib baiklah ada kedai dekat botol tu boleh lah minum kopi. Akhirnya sampai tengah malam lah tak dapat nak bayar duit minum kopi. Nah, ini keadaannya. Jadi saya melihat apa yang disarankan oleh Datuk Fuad Zakasi. Dia kata betul. Cukup lah. Sekarang ni kamu tak ada pegang apa jawatan. Dan kamu masih lagi ahli UMNO. Kamu berjaga ketua bahagian. Jadi jangan serang pimpinan atas. Dulu masa kamu jadi sesuatu UMNO, tak boleh orang usik. Bila Datuk Lokman Adam menyuarakan pandangan dia, bila dia menyatakan bahawa dia tak bersetuju dengan Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid Hamidi, berbaik-baik lagi dengan Isyamuddin. Kerana kononnya Isyamuddin dituduh nak bawa UMNO ni menyertai Dr. Mahathir. Maka Lokman Adam disingkirkan, dipecat. Siapa jadi di kalangan Majlis Tinggi waktu itu? Bukankah kamu berada di situ? Jadi sekarang ni, bila anda dah tak ada pegang jawatan, anda pula nak menyerang. Kalau dah pikat lama-lama ni, menjadilah. Sekarang ni, ahli UMNO Akarumbi, saya dapat banyak kiriman. Mereka semakin bosan. Bosan dengan kenyataan ini. Jadi sekarang ni, kamu di dalam merosakkan parti. Perlu apa nak cerita keburukan parti pada orang? Macam mana kita bersetia, bersatu, berkhidmat, setia benda. Bersatu apa benda? Setiap hari nak memecahkan tembok perpaduan kita. Dia adu domba. Cari orang ni, lawan ni, cari orang ni, lawan ni. Saya dalam keadaan begini, saya seronok tengok kenyataan Tok Mak Hassan. Eloklah dia duduk rumah aja. Dalam keadaan ni darurat ni, PKP ni, eloklah dengan keluarga. Kita apa orang politik, lama. Masa okey, kita berkhidmat untuk politik. Jadi masalah ni kita berehat. Buat apa nak kacau-kacau? Caranya. Kumat Kamil. Bagi saya, jangan lupa Parti Pribumi Bersatu yang menerajui Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah daripada PBM yang menghancurkan UMNO Barisan Nasional dulu. Jangan lupa yang itu. Yang kita nak ikut telunjuk dia orang buat apa? Yang kita nak terperangkap dengan percaturan politik mereka begitu buat apa? Saya hairan. Anda yang pernah duduk di anjung kuasa di tingkat 38 boleh terperangkap begitu. Mungkin anda mempunyai agenda sendiri. Itu urusan anda. Anda nak jadi presiden ke, anda nak jadi timbalan presiden ke, terpulang pada anda. Tapi janganlah diseranglah presiden hari ini. Sebab beliau hari ini menjadi presiden. Kerusi presiden itu perlu dihormati. Saya dapat terima daripada wanita dari Sabah, dia kata dia sedih bila dengar presiden kena serang. Apa dosa dia? Adakah Datuk Zahid Hamidi nak bawa UMNO ni memeterai perjanjian dengan DAP? Tak ada. Tapi dulu kita tengok PAS pernah memeterai perjanjian dengan DAP. PAS pernah memeterai perjanjian dengan PKR. Waktu itu Azmin Ali pun adalah bersama dengan PKR. UMNO tak pernah. What man? Duit Datuk. Nak bagi saya jangan gadaikan kesucian UMNO. Saudara Syari, Mat, singkir saja. Nah, saya tak tahulah kepimpinan macam mana. Saya tak tahu itu terpulang pada Majlis Tinggi. Datuk Zahid ni dia tak boleh buat keputusan seorang. Datuk Zahid Hamidi saya tahu pemikiran dia. Dia tak akan membuat keputusan sendiri. Dia tak akan menggunakan kuasa veto sebagai presiden. Apa-apa pun dibawa dari Biro Disiplin. Jadi terpulanglah kalau ahli merasakan salurannya, buatlah aduan pada Biro Disiplin. Itu jalan yang terbaik. Saya nampak ada ruang Biro Disiplin untuk mengambil tindakan. Daripada Biro Disiplin itu, barulah dibawa ke Biro Politik. Bawa pada pengurusan, baru bawa Majlis Tinggi. Lokman Adam dulu kena begitulah. Dia sebenarnya membuat aduan dan tak bersetuju apabila Biro Disiplin nak membicarakan seseorang, maka disuruh Biro Disiplin itu stop. Akhirnya pengurusi Biro Disiplin berhenti. Jadi beliau marah. Kerana kemarahan itu, maka beliau disingkirkan daripada UMNO. Ini mereka berada dalam Biro Disiplin waktu itu. Jangan lupa. Saya tak akan lupa pada sejarah. Dalam hidup kita ni, bila kita berpolitik, kita berpijak di bumi nyata. Dalam keadaan sekarang ni, anda tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam parti, janganlah duduk balun. Anda jadi ketua bahagian, jagalah bahagian. Dan anda sekarang ni jadi menteri, jagalah kementerian. Bersepah lagi tu gelandangan tu. Orang tak ada rumah, duduk di kolong, duduk di bawah tembok, masih duduk lagi, merayu minta makanan dan sebagainya. Tangani mereka. Saat anda punya kuasa.
Jangan bila tak ada kuasa besok, dulu sepatutnya Kementerian Wilayah Persekutuan buat begitu, buat begini. Buat apa kalau tak ada kuasa? When you do have the power. Now you have the power. Do it. Laksanakan tugas amanah yang diberi oleh rakyat. Jangan lupa saudara, tak lama. Tak lama. 1 Ogos tu tak lama. Sekarang ini dah nak habis dah bulan Januari. Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. 7 bulan lagi. Jangan lupa. Waktu itu kalau rakyat menunjukkan suara rakyat kuasa keramat, mereka akan menghukum anda. Anda akan disingkirkan daripada anjung kuasa disiplin perdana. Waktu itu barulah tahu langit tinggi rendah. Anda pernah menjadi menteri. Akhirnya bila anda tak jadi menteri, apa rasa? Jadi janganlah bila dapat balik jadi menteri ni, nak tunjuk lagak yang bukan-bukan. Buat kerja dengan baik. Saya mula-mula beliau menangani macam masalah peniaga wilayah. Saya sokong. Tapi bila usik UMNO ni, saya marahlah. Saya marah kerana saya melihat tindakan anda itu seperti tikus membaiki labu. Ditebuk sana, tebuk sini. Dikutuk sana, kutuk sini. Dan sekarang ini ada pula satu elemen baru. Satu elemen baru. No Najib. No Zahid. Apa salah dia? Sehingga anda boleh mengeluarkan kenyataan no Zahid, no Najib. Singkirkan Zahid. Apa salah dia? Apa kesalahan? Nyatakan satu persatu. Kalau dia salah, okey, saya pun bersetuju untuk disingkirkan. Tapi kalau dia salah kerana dalam mesyuarat ramai-ramai semua bersetuju, sebab itu saya katakan saya tidak memenangkan Dr. Zahid. Beliau juga mempunyai saham. Dulu saya dah pesan. Tengku Razali dah bagi tahu kat saya. Saya bagi sampaikan kepada dia. Berhati-hati. Tengku tak bersetuju dilantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana kalau dah dia ada kuasa nanti, macam-macam dia buat pada UMNO. Tak percaya juga. Ramai-ramai sokong. Yang tak sokong, seorang. Tengku Razali Hamzah seorang saja. Dan apa jadi sekarang ni? Segala telahan yang dibuat oleh Yang Muhammad Tengku Razali, benar belaka. Sebab dia tahu. Yang Muhammad Perdana Menteri sekarang ni pernah bekerja sebagai timbalan dia. Dia tahu sikap dan sebagainya. Dia sebab itu dia bagi tahu dia tak sokong. Tapi kerana tak kuasa ramai-ramai, UMNO pun sokong. Sebab itu saya katakan Datuk Seri Zahid juga ada saham. Dan sekarang ni tak boleh nak katalah dia tak kenal budi. Tak usah pedulilah soal budi orang tu. Memanglah adat Melayu ini setiap yang memberi kita merasa. Orang berbudi kita berbahasa. Tapi nak buat macam mana kalau bercakap dengan orang tak berbahasa? Nak bercakap dengan orang tak mengenal budi. Nak buat macam mana? Ini masalahnya. Dan tapi jangan kita ikut dengan orang yang berada dengan mereka. Tapi masalah sekarang ni, ahli-ahli UMNO cuba diganggu fikiran mereka. Dan saya berseru pada teman-teman. Warga UMNO, kukuhkan perpaduan kita. Utuhkan kita ni. Jangan kita wujudkan sengketa sama kita. Dan Datuk Seri Presiden, apa salah Zahid? Nak sangat ada pemilihan. Dia dah buka dah gelanggang. Semalam, Datuk Ahmad Maslan dah menyatakan secara terbuka. Perhimpunan Agung UMNO ditangguhkan sehingga keadaan sesuai. Bukan kehendak dia. Bukan kehendak UMNO. Kehendak arahan daripada Majlis Keselamatan Negara. SOP kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Dan juga dalam keadaan darurat. Okey, kita tunggu. Selesai nanti, diadakan nanti Perhimpunan Agung UMNO. Apa cakaplah dalam perhimpunan? Nak balun pun balunlah dalam mesyuarat. Kenapa dibalun sekarang? Saya, bila saya ambil keputusan dalam mesyuarat bahagian saya bercakap. Di luar saya diam. Di luar kalau orang kata ketua bahagian saya, over my dead body. Saudara boleh bertanya dengan ketua bahagian seputih. Saya pernah bertakak dengan Tan Sakop. Bila dia kata Mustafa Kamal tu jahat. Saya kata no. YB, you must respect me. And you must understand that this is my father. Okay? This is my ketua bahagian. You kata jahat, apa jahat dia? Kerana menentang you sebagai ahli PDP. That is norm in politics. So, you tak layak untuk minum dengan saya. Ini saya pernah bercakap. Jadi begitulah sepatutnya sikap kita. Kita rapatkan sah. Betul, Saudara Razali Samsudin. Rapatkan sah. UMNO ini saudara mahu. UMNO parti sejati. So, kalau rasa nak lawan, dah pun Setiausaha Agung membuat kenyataan. Siapa saja, bolehlah. Sebab mulai selepas kita Perhimpunan Agung UMNO, tahun ini juga kita akan mengadakan pemilihan. Pilihlah. Kalau tak setuju dengan Zahid, calonlah siapa anda suka. Nak Khairi Jamaluddin ke, nak Isyamuddin ke, nak Tok Mat ke, nak Ismail Sabri ke, nak siapa lagi? Pilihlah. Masa itu, masing-masing berkempenlah. Jangan sekarang.
No Zahid, no Najib. Apa benda ni? Apa masalah anda sebenarnya? Benci dengan orang tu, benci dengan orang ni. Kena ingat, satu jari tunjuk pada orang, 3 jari tunjuk pada diri sendiri. Jadi bagi saya tak ada sebab. Dan kepada Tuan Guru adik-adik, saya nak berpesan satu saja. Saya merayu kepada Tuan Guru. Jangan campur urusan kami. Sebab kami juga tidak mau mencampuri apa yang berlaku dalam PAS. Sebab kami yakin peringkat akar umbi, kita telah pun menyantun satu ikatan perpaduan yang cukup kukuh antara warga PAS dengan warga UMNO. Jangan dipecah belahkan. Kami menyantuni perpaduan ini demi agama, bangsa dan tanah air. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.